So ini lawatan kenalan yang sebenar. Cuma dia jadi lambat pasal bila kita masuk tu ada macam-macam program. Jadi saya tu curi-curi masa lah untuk melawat sekolah ni. Jadi hari ni kita mai ke SK Kerja Ringau Mas kan. Untuk kita punya kita panggil ni lah lawatan kenalan, dan di mana yang saya minta tu kita mulakan dengan apa ni berusaha punya taklimat lah. Cuma menggunakan 5 slide yang saya capai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Asal gembira hari ni Tuan Mengarah dapat main sekolah Fedari Mamat ni. Tak pernah lagi saya ni first time sebagai pengarah datang sekolah. Jadi saya rasa macam-macam lah. Tapi walau macam mana pun saya akan cuba lah. Dan sikit. Okay. Pertama sekali berkaitan dengan sekolah ni lah, pentadbiran. Bagaimana Tuan tahu lah, saya Abdurrahman Tarimi bin Mat Lazi sebagai guru besar, Cikgu Fatimah menerangkan pentadbiran, Nasir, JBK Ham dan Cikgu Nizam JBK Ko. Dan segi sejarah tentang sekolah ni, tahun 89 telah ditubuhkan sekolah ni hanya menumpang bangunan Felda, dan 1990 kita dah dapat bangunan sendiri. 93 kita dapat lagi Dewan Terbuka dan 2 unit rumah guru. Pada tahun 94 dapat lagi 2 unit rumah guru, jadi 4 unit lah. So 1997 kita dapat bilik KH, 1 bilik KH, dan 2002 kita dapat 2 bilik darjah, iaitu prasekolah dan juga pemulihan. Pada tahun 2010 kita dapat 2 blok 4 tingkat ni yang kita duduk sekarang ni. Okay. Testing my school can offer. Okay. Dalam saya punya ni, saya pentingkan sekolah yang berkesan lah, impactful learning. Pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran yang berkesan tu iaitu saya mengharapkan guru-guru dapat mengajar pelajar, murid dengan cara yang menggembirakan, fun learning lah, bermakna dan juga mencabar. Mencabar ni kita bagi aras tinggi sikit lah, supaya budak kita dapat menjawab soalan-soalan hot. Okay. Selain daripada itu, bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tapi saya juga amat menekankan watak atau sikap pelajar, supaya mereka ni menjadi orang yang baik satu hari nanti, tahu tujuan kenapa kita belajar, kenapa kita buat sesuatu, ada kemahiran, keyakinan, dan yang penting ada ilmu untuk masa depan mereka, iaitu ICT. Sedangkan perkembangan ICT ini sangat pesat lah sekarang ni. Okay. Dengan harapan saya yang begitu, perlu ada sedikit pendekatan lah. Yang pertama sekali, saya naklah guru-guru kita merancang dengan baik lah untuk PMP dengan menggunakan kaedah terkini, contoh seperti PK21. Okay. Dan pendekatan sikap dan akhlak dalam pembelajaran, iaitu segi kemahiran insaniah lah, iaitu sikap belajar dia. Sikap belajar, contoh dia duduk dengan tertib, postur yang betul, membersihkan meja sekarang ni kita buat, beratur. Ini dah COVID ni memang sesuai sangat untuk nak mendisplaykan budak lah kan. Okay. Kemudian daripada dan juga saya akan wujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran. Kelas akan dipenuhi dengan hasil kerja murid. Bukan cikgu buat sebenarnya. Saya menekan kepada guru, bukan cikgu yang buat untuk lekatkan dinding. Saya tekankan hasil kerja murid itu. Dan kemudian hasil kerja murid itu dibagi motivasi oleh guru lah. Bintang ke, baik ke, kan. Jadi budak akan rasa seronok lah macam tu. Okey. Dan seterusnya hasil yang akan kita dapat satu hari nanti, iaitu pelajar yang hormat, prihatin, caring, berdaya tahan, dari segi aktiviti ko yang kita buat, boleh jadi pemimpin yang bertanggungjawab satu hari lagi, global, sesuai di semua tempat, keadaan masa, dan juga seorang yang bersemangat lah pelajar sekolah ni. Itulah yang kita offer, tawarkan di sekolah ni lah. Dan seterusnya,
apa yang saya jadikan sekolah ini berlain daripada sekolah-sekolah lain. Yang pertama sekali, dari segi hubungan, saya akan jaga hubungan di antara guru-guru, guru sama guru, guru murid, komunikasi yang baik. Amalan yang saya tekankan, yang pertama, apa yang saya lihat di sini, termasuk guru lah, termasuk guru dan juga pelajar, kurang memberi salam. Jadi saya galakkan memberi salam bermula dengan saya lah. Sekarang ni di peringkat saya lah. Tapi masih lagi agak kurang dan saya akan amalkan lah, walaupun sesama guru. Salam ni sangat baik lah. Okey, selain daripada tu, apa yang saya telah buat untuk meningkatkan hubungan dan juga komunikasi yang baik ini, iaitu perhimpunan pagi. Perhimpunan pagi saya dah tukar format. Tak duduk macam dulu lagi dah. Tak duduk macam dulu dan guru besar ataupun guru bercakap tak pakai rostrum lah. So kita berdiri lah. Kita berdiri di hadapan dan bercakap sambil mendekati pelajar. Boleh bergerak. Tak duduk satu tempat. Untuk mengurangkan gap antara guru dengan murid. Itu juga dengan mesyuarat guru. Saya banyak buat di dah COVID ni kan. Kita jarang menggunakan bilik mesyuarat, tapi kita menggunakan dewan untuk memberi taklimat dan saya pun macam ni lah berdiri macam ni. Begitu juga cikgu-cikgu lain. Akan berdiri lah. Tujuan dia untuk mudahkan, untuk mengurangkan gap tu. Bila kita kurang gap, kita dapat mudahlah untuk nak mengesah masalah. Selain daripada tu, kita selalulah buat sesi brainstorming lah untuk menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Yang kedua iaitu dari segi go green, daripada pemerhatian saya, didapati tahun lepas, didapati seorang guru, setiap orang guru buat HPH hampir 2 rim kertas, 2 file. Seorang ni ada 20 orang guru. 22 orang guru. Okey, jadi kita banyak menggunakan kertas. Jadi untuk mengurangkan kertas ini, kita dah mengamalkan kaedah online lah. Okey, apa yang kita buat iaitu RPH menggunakan Google Drive sekarang ni. Dan target saya pada tahun ni hanya 50% sebenarnya. Tapi disebabkan minat guru tu dah jadi 98% lah. 98% menggunakan kaedah PH Google Drive ni. Saya bukan apa tuan, saya beritahu kat cikgu-cikgu, jika kita bercakap tanpa melaksanakan untuk jaga bumi kita, alam sekitar kita, sampai bila-bila pun kita tak akan bantu bumi ya. Kan? Biar bermula dengan seorang, biar bermula dengan saya seorang, tapi jangan seorang pun tak ada mula. Jadi saya mulakan dengan saya seorang. Selain daripada kita buat RPH, saya juga buat borang-borang, contoh dia rekod surat menyurat. PO saya pandai menggunakan sekarang. Seorang PO boleh menggunakan aplikasi ICT. Dia pun seronok. Dia kata kat saya, tulisan dia tak cantik nak rekod surat. Dia kata, okey, kalau cikgu guna macam ni, okey lah sikit dia kata. Kemudian dia bersetuju dan saya pun galakkan dia buat. Saya ajak dia sikit, kemudian dia boleh terima. Alhamdulillah. Saya kagum lah PO boleh buat macam tu. Okey. Kemudian guru bertugas, rekod laporan guru bertugas pun kita gunakan ICT, Google Form. Kemudian selain daripada tu, isytihar ketidakhadiran. Jadi guru-guru yang tidak dapat hadir kerana kecemasan, kita galakkan dia menggunakan borang online ni supaya setiap pagi, awal pagi, fikir dapat melihat ketidakhadiran. Kalau kadang-kadang ni tahu sajalah semua orang sibuk, fikir pun sibuk, apa semua. Kalau habaq mulut saja ni pagi dia lupa. Jadi menghadapi masalah tu, kita wujudkan borang tu supaya fikir tak payah fikir mendalam, dia tengok borang tu saja setiap pagi. Okey. Selain daripada tu, saya juga wujudkan borang aduan dan cadangan untuk ibu bapa dan juga staf sekolah kita ni. Kalau ada sebarang aduan, contoh rosakan apa-apa, jadi senang lah nak report sekarang ni. Lepas tekan handphone report aja lah, saya dah beritahu dah. Okey. Selain daripada tu, kita juga buat borang khidmat bantu lah. Khidmat bantu daripada ibu bapa. Ibu bapa yang ingin membantu sekolah, dia akan isi borang tu dan kita dapat maklumat dia. Bila kita nak melaksanakan sesuatu, kita akan panggil lah. Okey. Dan yang paling penting iaitu yang berbeza, saya amat tekankan pelajar-pelajar untuk boleh membaca. Target saya, pelajar saya akan 100% boleh membaca sebelum masuk tahun 4. Itu target saya.
Dan apabila saya datang ke sini, saya dapati terlalu ramai lagi yang masih lemah membaca. 33 orang tahun 2 dan tahun 3. 33 orang untuk nak laksanakan pada bulan 4 hari yang lalu. Dan nak laksana bulan 4, tapi disebabkan PKP kita tunda dan kita akan mulakan sekarang ni lah. Kita akan mulakan projek intervensi membaca. Jadi saya harap projek ini menggunakan kaedah modular dan juga drill. Dan juga kerja rumah. Kita ada model kerja rumah dan juga drill membaca menggunakan flashcard. Dan akhir sekali saya terapkan kepada guru-guru saya berkaitan dengan Kaizen. Kaizen ni waktu kita akan buat perubahan lah. Perubahan sedikit demi sedikit dan berterusan untuk mendapat satu kebaikan kepada sekolah. Inilah yang selalu kita buat brainstorming. Kalau ada cadangan-cadangan kan, kita akan fikirkan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi saya suka guna Kaizen lah sebab dia pendek. Tapi kalau Kaizen ni mengikut pengarah yang lama tu, penambahbaikan peningkatan tu sama maksud lah. Cuma ayat dia panjang. Tapi perubahan sedikit demi sedikit dan berterusan. Itu yang penting untuk mendapat kebaikan. Ini harapan saya untuk sekolah saya masa hadapan. Disebabkan hasil dan perkembangan teknologi ICT ini, saya mengharapkan sekolah kita, guru-guru, staf-staf saya dan juga pelajar-pelajar saya boleh belajar ataupun bekerja di mana-mana, dan juga bila-bila masa. Bukan bererti tak main kerja. Kalau tak main itu dia boleh lagi, boleh buat kerja lagi di mana-mana. Itulah harapan saya, dan kita akan tingkatkan prasarana ICT di sekolah ni lah, untuk meningkatkan kemajuan ICT di sekolah. Okey, dan akhir sekali superhero yang menjadi kebanggaan kami, iaitu Superman lah. Okey, kenapa kita nak ambil Superman ni? Kerana Superman ni biasalah pantas lakukan tindakan. Jadi kita nak staff kita yang macam tu, cepat tak tindak. Yang kedua, walaupun kita macam tu, kita kena rendah diri lah. Di samping rendah diri, jangan kita bangga-bangga lah dengan tu kan. Kadang-kadang Allah uji kita juga. Aduh, bangga-bangga tak hitung dia bagi. Dia sebenarnya bukan bangga lah. Kalau dalam masa orang putih ni, kita bukan nak membangga apa yang kita buat tu, tapi kita nak showcase kan. Kita nak tunjukkan pada orang supaya orang pun boleh buat benda baik yang sama dengan kita. Dia nak, ya, kita buat sesuatu kan. Doktor kita kena tunjuk kan. Kita nak berkongsi sebenarnya, bukan kita nak berbangga. Jadi sebenarnya isu bangga apa semua ni sebenarnya tak wujud lah sebenarnya kan. Dan niat kita pun bukan kita nak menunjuk kata kita ni hebat ke apa. Kita hanya dia nak ayat tadi lah, berkongsi tu lah, nak share tu kan. Mana tahu orang tu dia tengok, dia minat, dia pun nak boleh buat kan. Jadi daripada satu sekolah dah ada 2 sekolah, dia akan jadi 5 sekolah kan. Macam tu lah. Okey, yang terakhir sekali, Superman ni seorang reporter, wartawan. Jadi wartawan ni dia selalunya keep on track lah. Jadi kita nak cikgu-cikgu kita sentiasa mengambil tahu lah maklumat semasa dari semasa untuk meningkatkan profesional guru. Apa yang menjadi cabaran kepada kita adalah dalam nak melaksanakan, iaitu execution ni lah. Kita boleh plan, kita boleh rancang, tapi nak melaksanakan tu sebenarnya dia cabaran yang bermacam-macam lah. Dia datang daripada environment yang ada di sekitar kita, dia datang daripada sumber manusia yang di bawah kawalan kita. Sejauh mana kita boleh mengajak mereka untuk berubah bersama-sama dengan kita dan sebagainya lah. Dan kemudian adalah selepas kita laksanakan tu, kita kena lihat dia punya impak lah. Adakah apa yang kita buat tu memberikan impak kepada khususnya pelajar kita. Jadi saya nak throw setiap fikir dan guru besar satu soalan lah. Dan saya harap kita boleh cerita sikit di hujung ni. Okey, untuk fikirku, dan saya nak tuan fikirkan apakah program KOKO yang boleh membantu menjana kehadiran pelajar ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk program co-curriculum, program menjana kehadiran pelajar, bagaimana unit co-curriculum menarik pelajar-pelajar untuk hadir ke sekolah. Jadi seperti mana yang kita sudah maklum, situasi sekarang berbeza dengan pandemik COVID, di mana aktiviti-aktiviti yang kami rancang banyak yang terpaksa tunda. Okay. Untuk aktiviti co-curriculum, unit co-curriculum merancang aktiviti yang menyeronokkan lain dari yang lain. Sebagai contohnya, sebelum ni kami adakan macam pertandingan memasak bersama dengan guru dan juga ibu bapa. Dipanggil untuk bersama-sama menjayakan program ni, di mana bila kita buat program bersama ibu bapa, para pelajar dan guru, meningkatkan, mengeratkan lagi silaturahim antara pentadbir, guru dan juga ibu bapa. Dan program ni kita telah jalankan pada tahun lepas dan mendapat sambutan yang memperasakan. Dan untuk tahun ni program ni tidak dapat dijalankan, dan pihak unit co-curriculum kami telah menjalankan satu aktiviti percubaan, di mana pada masa COVID baru ni kita telah buat pertandingan melukis dan mewarna di rumah, yang mana pertandingan ni dijalankan bersama dengan ibu bapa, dan para pelajar menghantar gambar lukisan kepada guru yang berkenaan untuk dinilai, dan kita telah menjalankan memberi hadiah dalam kelas macam itulah, sebab untuk menghadkan penjarakan. Unit co-curriculum juga merancang pertandingan-pertandingan yang dijalankan, seperti merakam aktiviti-aktiviti yang dibuat di rumah ataupun di sekolah. Contoh seperti pada bulan kemerdekaan ni, pertandingan-pertandingan seperti nyanyian lagu patriotik secara solo dijalankan di rumah, di mana ibu bapa rakam antara pada guru, dan guru akan nilai. Kemudian kita ada pertandingan mencipta penanda buku, pamphlet, buku scrap, dan juga pertandingan menulis karangan dan juga membaca sajak. Seterusnya untuk menarik lebih ramai para pelajar untuk mengikuti aktiviti co-curriculum, unit co-curriculum juga memberi ganjaran kepada pelajar yang mendapat pencapaian tertinggi dalam co-curriculum, di mana pencapaian ini dikira berdasarkan analisa PAJSK akhir tahun. Jadi pelajar yang mana yang didapati dapat bank A, B, C itu yang tertinggi kita ambil, kita akan bagi ganjaran. Dan pada tahun ini kita dapat sumbangan basikal daripada seorang guru yang berpindah daripada sekolah ini, iaitu Puan Rosmanita, dan saya bercadang untuk menghadiahkan basikal tersebut kepada pelajar yang mendapat grade tertinggi dalam PAJSK. Dan untuk merealisasikan hasrat Tuan Guru Besar, iaitu Go Green, semua guru-guru penasihat Kelab Persatuan Badan Uniform Satu Minit Sukan melaksanakan aktiviti laporan yang dibuat semua secara atas talian. Jadi tidak menggunakan sebarang kertas. Unitco juga guna secara atas talian, mana laporan-laporan tersebut akan disemak dan dipantau oleh saya dan juga badan-badan khas dalam Unitco. Jadi itu saja saya rasa. Hem, saya tertarik dengan Rusak punya program bagi salam tu tadi. Jadi mohon penjelaskan sikit lah, apakah dia program itu, bagaimana dilaksanakan, okay, supaya dia menjadi satu budaya, ya. Bukan sahaja pelajar bagi salam pada cikgu, tapi kadang-kala cikgu juga mungkin boleh merendahkan sikit ego untuk bagi salam pada dia. Jadi saya rasa kalau kita ni dah mula bagi salam pada budak, insyaAllah budak akan ikut. Tapi kita duk tunggu budak bagi salam. Apa yang boleh kita buat ialah kita merancang selepas ni, bila saja murid masuk, masa cikgu nak mula ambil suhu tu, kita akan minta murid-murid tu untuk mengucapkan salam, mengutamakan salam sebagai satu ucapan sambil senyuman. Kalau sebelum ni memang kita turut mengamalkan 2S, salam dan juga senyum. Berpesan lah, memperingatkan selalu
kepada murid dan guru agar kita di dalam sekolah kita ni kita mengutamakan bila berjumpa saja antara murid, guru, pekerja semua, kita ucapkan salam. Sebab benda ni kadang ni dia salam ni sebenarnya dia bukanlah satu yang berat diucapkan. Cuma sekarang ni dalam perjalanan bila kita jumpa berselisih tu yang kita nak menjadikan ya satu tu. Okey, untuk fikir satu, saya percayalah cabaran dia mungkin ada pelajar yang mungkin slow sikit dalam membaca dan mengira ni. Ada tak pernah tengok mana-mana inovasi yang telah ataupun akan dilaksanakan di sekolah ni untuk orang kata apa, memantapkan lagi lah program ni supaya sekurang-kurangnya bila budak naik ke tahap 2 ke tahap 4 kan, kita dah tak ada masalah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk inovasi untuk murid yang tidak lancar membaca ni, sebenarnya sebelum ni tak ada lah lagi. Belum ada, tapi bila guru besar baru beliau minta kita melaksanakan intervensi membaca. Sebab apa, yang macam mana yang boleh tertimbulnya idea ni, guru besar mengajar muzik. Bila dia ajak murid-murid menyanyi, tak boleh menyanyi dengan beliau. Sebabnya tak boleh baca kan. Lepas tu kalau sebelum-sebelum ni banyak murid yang tidak boleh membaca ni banyak difokuskan kepada guru pemulihan. Guru pemulihan akan ambil lah. Dan memang ada peningkatan kerana setiap tahun akan ada anugerah peningkatan untuk murid pemulihan. Okey, untuk selain itu macam tahun lepas kita dah mula perkenalkan penghargaan untuk murid yang melepasi standard 3 PBD. Maksudnya bila lepas tu kita memang boleh membaca lah walaupun kurang lancar. Itu untuk murid tahap 1 lah. Untuk murid tahap 2 ni bila dah masuk tidak lancar tu, cikgu dia terpaksa ikut ke belakang lah. Terpaksa fokus lah sebab 4, 5, 6 memang kita tak pemulihan lah. Jadi untuk bermula tahun ni kita fokus kepada intervensi membaca untuk 33 orang murid tahun 2 dan 3. Kita tertangguh disebabkan PKP dan kita bermula 1 hari bulan 9 dan kita akan berakhir pada 30 hari bulan 10 untuk lihat hasil lah. Untuk guru besar, okey, saya nak bertanya lah, okey, tentang kita katakan kalau alat ICT yang paling mudah sekali untuk pelajar gunakan adalah smartphone. Ada tak apa-apa perancangan untuk membolehkan pelajar mungkin tahap 2 lah, pelajar 5, pelajar 6 ke, membawa smartphone untuk orang kata apa, merangsang lagi aspek pembelajaran di dalam bilik darjah. Dalam perancangan saya lah, harapan saya nak buat tu bukanlah handphone. Tapi saya setuju juga dengan handphone ni. Kalau bawa sekolah ni lagi mudah. Tapi kena kawal lah. Kena kawal lah. Saya setuju juga. Tapi kalau memandangkan sosial ekonomi di kawasan ni, agak susah kita nak capai lah benda tu. Tapi cadangan saya tu, satu murid ataupun satu rumah di Federal Limah Mas ni akan ada satu komputer di rumah dan internet. Itulah saya nak boleh kita nak buat kempen kepada ibu bapa untuk usaha lah, dapatkan satu komputer berinternet lah di rumah untuk kita laksanakan pembelajaran di online sama. Mungkin yang tu dapat menarik minat untuk belajar lagi lah. Dan saya memang syukurlah, itulah kita nak buat kempen satu rumah satu komputer. Sebab daripada survey tu tak sampai 10% pun yang ada komputer di rumah, tapi hampir 100% ada handphone. Jadi itulah saya katakan perlu yang nak showcasekan sekolah kita supaya kita boleh dapat bantuan daripada pihak-pihak tersebut. Tak tahu lah kan, mungkin kita tak boleh nak bagi satu rumah satu laptop, tapi kalau dia boleh bagi kat kita 40 laptop kat sekolah ni pun, rasa saya akses budak nak main sekolah ni mudah kan. Dia boleh naik YouTube kan. Mungkin kita boleh buat benda tu di sekolah lah pula. Kan? Saya ambil contoh kan. Contohnya saya nak minta duit untuk apa? Untuk buat kelas, feature classroom lah. Feature classroom kita panggil di sekolah lama saya.
saya pergi ke Faircraft Fedlot ke apa yang belah lembu. Dia kata, cikgu, kami duit tak boleh bagi. Kalau cikgu nak lembu, boleh. Kan? Dia kata, sekok lah, dia kata, boleh, tak ada masalah. Memang saya pergi ambil lah lembu tu, bawa lori pergi ambil lembu tu. Kita jual lembu tu. Dapatlah dalam 5,000 lebih lembu kan. Boleh lah buat untuk kelas tu. Ni maksudnya benda-benda macam tu lah. Maksudnya kena fikir di dua kotak sini. Sebab Felda ni, saya rasa dia lagi ni lah. Dia ada Di Felda ni kita dengan kerjasama ada satu pusat internet di Felda ni. Pusat internet ni jadi tempat tumpuan pelajar-pelajar lah. Mungkin boleh besar lah pusat internet. Pusat internet ni dia telah memberi laptop, 20 laptop pada sekolah ni. Di mana sekolah kami ni tak ada Chromebook apa tak ada. Jadi dengan bekalan laptop yang dibagi sebanyak 20 tu, kita jadikan bilik amal yang kedua lah di atas tu ada bangunan kosong. Kita sediakan untuk budak-budak masuk lah. Ada beli laptop. Walaupun laptop yang dibeli tu, laptop satu Malaysia tu lambatlah sikit kan. Jadi apa yang saya lihat tadi, sebenarnya yang pertama sekali saya suka tentang aspek Go Green tadi lah. Sebab saya rasa itu dari segi pengurusan boleh dijadikan satu apa yang kita panggil benchmark lah, untuk orang datang benchmark. Sebab perkara ini memang patutnya telah lama dilaksanakan lah. Sebab buang kertas ni memang banyak sangatlah berlaku di sekolah. Dan kita dah mula lah, maksud saya apa yang dibentang tadi telah mula dilaksanakan. Dan saya harap mungkin selepas ini dari segi filing apa semua pun kita boleh menggunakan soft copy. Kan, maksudnya ada sekolah-sekolah yang telah pun melaksanakan secara meluas lah perkara ni. Jadi mungkin boleh dipikirkan untuk dikembangkan sebagai salah satu apa yang kita panggil benchmark lah untuk kita kalau ada ruang di seminar dan sebagainya mungkin boleh dibentangkan. Okay, dan kemudian kita juga kena bersedia lah sebagai pengurus sekolah ataupun pemimpin sekolah, sebagai apa yang kita panggilkan pemimpin instruksional. Jadi ramai orang yang duk tanya saya, dia kata apa saya punya visi, apa yang sebenarnya saya nak buat bila saya masuk jadi pengarah. Dia mungkin mengharapkan saya mengeluarkan perkara yang besar dan hebat. Tapi saya selalu kata kepada dia, kita balik kepada perkara yang asas, iaitu cikgu ni dia mengajar dan murid ni dia belajar. Kalau dua proses ni dapat dilaksanakan dengan betul, saya rasa tak ada masalah. Tapi kena hayatilah apa maksud guru mengajar tu. Maksudnya dia buat persediaan, dia menggunakan kaedah fikir 21 dari segi pentaksirannya, apa yang dia buat dan sebagainya. Dan kita sebagai pemimpin instruksional di sekolah, kita kena bantulah mereka. Sebab bukan semua yang orang katanya kepakarannya tinggi. Ataupun kalau memang ada yang dah bagus mengajar tu, mungkin kita gunakan dia sebagai mentor untuk rakan-rakan dia yang masih tidak mencapai tahap lah. Jadi untuk tujuan ini, saya minta pihak pengurusan terutamanya guru besar untuk sentiasa ada rekod lah tentang prestasi cikgu-cikgu kita dalam mengajar. Dan saya pun sebenarnya mungkin dalam masa yang terdekat ni, saya akan buat satu kempen lah, khususnya untuk guru besar, pengetua ataupun penolong kanan dan penolong kanan, untuk sekurang-kurangnya satu hari bukanlah nak kata mencerap lah, kita guna ayat membimbing seorang cikgu. Kan, maksudnya kita masuk dalam kelas kita tengok cara dia mengajar dan kemudian kita jumpa sekurang-kurangnya menyemak satu hari 5 buku latihan. Sebab ini adalah asas. Kalau kita dah ada maklumat tentang keupayaan cikgu mengajar dan kita dah lihat memang dia memberikan latihan dan sebagainya, khususnya dalam apa yang kita kata aspek pentaksiran ni, insyaAllah PDPC itu akan lebih berkualiti ya. Okey, dan juga bila melihat kepada environment sekolah ni kita melihat anak-anak yang datang sekolah kita ni dia berlatar belakangkan pertanian. Dan kalau kita lihat kepada normal curve
pencapaian pelajar ni, bukan semua pelajar pun dia akan jadi engineer, lawyer apa semua kan. Dia mungkin dalam 15% ataupun mungkin lebih kurang. Yang lain-lain tu, apa kemahiran yang kita nak kena bagi pada dia daripada awal. Dia ada beberapa perkara lah yang saya lihat. Yang pertama sekali, keusahawanan, ya. Yang keduanya pertanian, dan kedua-dua bidang ni perlulah diintegrasikan dalam bentuk ICT dan juga IoT. ICT ni apa ni lah, komputer dan sebagainya. IoT ni tentang internet. Kan? Jadi mungkin kalau dia tanam sayur pun, pasaran sayur dia tu melalui internet. Kan? Contohnya macam tu lah. Dan mungkin kalau dia nak sembuh racun pada sayur dia pun, dia pakai drone. Jadi bukanlah saya nak katakan untuk Darjah 6 ni tak boleh buat benda tu, tapi sekurang-kurangnya kita dah dedahkan dia yang benda-benda ni telah pun berlaku dalam dunia ni. Jadi secara tak langsung bila dia meningkat dewasa, dia dah nampak perkara tu adalah perkara yang dia perlu perlu cipta ataupun perlu kuasai. Jadi fokus kita adalah proses lah kan. Proses ni ada 6 tu. Yang pertama sekali kita kena buat analisa, ya, analisa kehadiran peratus PBD dan sebagainya, sebab kita nak fokus. Ya, kita tak mau buat sesuatu perkara tanpa kita fokus. Ini yang kita punya konten lah. Konten dengan approach ni dia lebih kepada apa yang akan berlaku dalam bilik darjah. Okay, apa yang akan berlaku dalam bilik darjah ni adalah yang saya katakan mereka bentuk semula silibus dulu. Ni fikir satu patut kena hadap lah benda ni. Mereka bentuk silibus ni maksudnya kena faham betul silibus dan macam mana kita blendkan silibus tu supaya dia jadi menarik. Macam Tuan Rusak kata tadi, fun learning tu. Jadi macam sekolah rendah ni, fun learning tu memang sentiasa kena ada dalam kepala cikgu lah. Masuk kelas kan, macam mana aku nak bagi pembelajaran aku ni menarik dengan budak-budak. Sebab dia sampai umur 12 tahun ni, dia sebenarnya bukan matang lagi. Dia sebenarnya bukan matang, dia masih budak-budak lagi. Okay? Kemudian cara mengajar, cara dia menyampaikan, itu pun penting lah. Okay, dan akhir sekali kita lihat impak dia. Dan of course lah, kena bagi penghargaan kepada anak-anak kita. Penghargaan ni dia bukan saja yang terbaik, tetapi juga mungkin yang telah menunjukkan peningkatan yang baik. Dia mungkin sebelum ni tak boleh baca kan, lepas tu dia dah boleh baca lah yang senang-senang, yang ayat 2 silibus ke apa, dia boleh baca lah. Dia bagi penghargaan, dia dah meningkat. Jangan bagi penghargaan. Kalau nak bagi yang nombor 1 sampai nombor 5 ya, saya percaya darjah 1 sampai darjah 6 orang yang sama. Okey, dia orang yang sama lah. Jadi tak apalah, yang tu kita bagi juga. Tapi kita cuba reka, cuba tengok apa lagi penghargaan yang kita boleh bagi. Tuan Guru Besar boleh wujudkan. Macam saya juga, saya wujudkan anugerah pengetua. Kalau macam hari anugerah kurikulum tu, kita wujudkan anugerah pengetua ni supaya pencapaian kecil-kecil tu pun kita boleh bagi hadiah. Kan? Dan juga macam hari anugerah kurikulum, setiap pelajar yang akan naik hadiah, ambil hadiah tu, dia diiringi oleh seorang pelajar yang tolong bawa hadiah untuk dia. Kan? Jadi kalau patutnya 100 orang naik pentas, bila ada orang yang pelajar yang mengiring tu, dia akan jadi 200 orang naik pentas. Secara tak langsung, bilangan ibu bapa yang hadir ke majlis anugerah tu meningkat. Pasal apa? Walaupun anak dia tak terima hadiah, dia nak tengok anak dia bawa hadiah untuk abang atau kakak dia kan. Fokus saya memang saya dengan di jabatan akan membimbing pengetua dan guru besar lah. Mungkin PK ni tak boleh directly bimbingan di bawah saya lah, sebab saya mengharapkan pengetua dan guru besar akan bimbing guru kanan untuk seterusnya membimbing cikgu. Jadi itulah proses yang sepatutnya berlaku. Okay, jadi untuk ucapkan tahniah atas presentation ni, memang saya nampak ada lah, konten itu ada. Okay, cuma kita tak tahulah dari segi executionnya, tapi saya percayalah orang yang ada konten ni selalunya execution dia pun akan berlaku dengan bagus juga lah. Dan kita mengharapkan akan ada lah kejayaan-kejayaan ataupun sebarang apa yang saya katakan tadi lah, showcase yang dapat ditonjolkan oleh sekolah ni. Okay, dan saya percaya dia bila duduk dalam masyarakat Felda ni, dia sebenarnya lebih senang sebab dia lebih terkawal. Komuniti dia tu lebih terkawal. Dan dia pun ada
Kalau dulu saya jadi pengetua di FEKRA tu, dia ada ketua blok apa semua kan, dia lebih mudah untuk kita kawal. Jadi gunakanlah kesempatan itu untuk meningkatkan proses kehadiran, proses pembelajaran dan sebagainya. Jadi itulah daripada saya. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana menerima lawatan kami ini. Okeylah jadi saya rasa itu sajalah untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi insyaAllah kita mungkin akan bertemu lagi dalam beberapa siri pertemuan lah, yang mungkin bukan yang di sekolah ni, di PN ke, ada bengkel ke dan sebagainya. Okey, jadi kalau jumpa saya di mana-mana tu, minta tolong keluar. Kan bagi saya cikgu Nahang apa kat luar tu, payahlah jumpa pasal malam tuan satu pasal malam tu tengok nampak tuan pengarah kan, pengarah pasal malam pun. Jadi untuk tujuan tu kita sediakan satu sedikit penghargaan lah atas presentation ni. Dan tahniah pada berusaha kerana kita bagi untuk CJ Platinum lah. Terima kasih.